KPM. Ya. Lah, ada bola. Oh, ada bola. Macam mana gaya nak pukul ni, ha? Ini nak kata kayu hoki bukan. Tapi, bola dia pun nak kata bola golf pun bukan. Ni sukan apa ni? Tak tahulah, saya pun tak tahu ni sukan apa. Tapi kalau nak tahu ini permainan apa, itu kita kena tanya dengan cikgu yang akan bersama dengan kita hari ini. Kalau macam tu, sebelum tu saya nak bagi tahu anda sedang menonton saya, Afiq Syazwan, dalam Mahir at Didik TV KPM. Sukan apa ni? Kalau nak tahu sukan apa? Ya, maksudnya anda semua dah sama-sama saksikan profil guru hari ini dan kita dah tahu dah siapa cikgunya. Inilah dia, Cikgu Firdaus. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Okey, jadi hari ini kita nak belajar sukan apa ni, Cikgu? Sebab saya pegang dah bola dia dengan kayu ni. Okey, sukan yang Afiq pegang ni adalah sukan floorball. 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 Okey, maksudnya bola dia memang ringan. Kayu dia pun ringan, Ya, dia adalah satu alatan yang ringan untuk digunakan pakai. Baiklah. Okey, kalau macam tu sebelum kita nak tahu dengan lebih lanjut tentang sukan ini, kemudian mungkin kita nak tahu apakah peralatan yang diperlukan dan apakah orang kata peraturan yang ada di dalam permainan ini. Sebelum tu, cikgu, kita nak patuhi SOP terlebih dahulu. Okey, di belakang saya ni ada hand sanitizer. Jadi silakan cikgu kita gunakan hand sanitizer dulu. Terima kasih, Afiq. Sama-sama. Terpancut. Okey, kemudian saya pula guna. Okey. Baiklah. Jadi cikgu, sekarang ni saya dah tahu dah ini nama dia, game dia sukan floorball. Ya, floorball. Baiklah. Jadi tanpa masa, cikgu, silakan cikgu terangkan pada saya dan juga pelajar di rumah juga. Alright, murid-murid, pada hari ini kita bukan nak bermain Kita akan menerangkan konsep tentang penerokaan, dan demonstrasi tentang aktiviti yang melibatkan kemahiran serangan kategori permainan asas dalam kategori serangan untuk kemahiran menghantar dan menerima bola. Menggunakan alatan ataupun anggota badan yang dibenarkan. Itu maksudnya ada anggota badan yang dibenarkan juga untuk menerima. Kalau ikutkan permainan ni, dia memang ada anggota badan yang untuk kita libatkan. Dia tak berapa terlalu macam mana, complicated, dia mudah. Faham. Ini bola. Ini bolanya. Ya. Jadi hari ini kita akan buat hantar dan terima. Afiq terima. Hantar semula. Hantar. Right. Begitulah hari ini yang kita akan libatkan tentang kemahiran kita hari ini. Jadi sebenarnya apa yang kita akan dapat daripada kemahiran kategori serangan ni sebenarnya, cikgu? Dalam kategori serangan ni, dia akan melibatkan kemahiran menghantar dan menerima bola. Dalam kategori menghantar dan menerima bola, dalam masa yang sama, murid akan belajar tentang titik kontak. Titik kontak? Titik kontak, ya. Titik kontak dan juga daya. Ini kita akan masukkan dalam beberapa aktiviti sebentar lagi. Jadi sebab tu kita akan ada demonstrasi aktiviti. Fiq. Baiklah. Sebenarnya memang menarik dari hint-hint yang cikgu bagi untuk permainan hari ini. Tapi sebelum tu, kepada pelajar atau adik-adik di luar sana, jangan ke mana-mana sebab kita nak berehat terlebih dahulu dan terus setia bersama kami dalam Mahir at Didik TV KPM. Alright. Pergi.
Okey, macam tu rupanya. Okey, tak perasan pula murid-murid kita. Okey, kita kembali lagi dalam Mahir at Didik TV KPM. Dan sekarang ni kita bersama dengan Cikgu Firdaus. Mungkin tertanya-tanya, kenapa tak pakai pelitup muka ni? Sebenarnya sebabkan hari ni kita punya subjek adalah bersukan, jadi kita memerlukan pergerakan fizikal, jadi tak perlukan menggunakan pelitup muka dan kita mengamalkan penjarakan sosial. Dan apa yang paling penting, Cikgu, kami ada sediakan hand sanitizer untuk Cikgu. Dan juga saya gunakan. Baiklah. Jadi cikgu, hari ni kita nak belajar apa ni? Okey, sebelum kita mulakan tu, kita letak dulu stick kita, kita warm up dulu. Okey. Jadi, kita akan warm up ni. Baik. Kita akan mula dari kepala dulu. Kita ambil kiraan 3 saat saja. Okey, boleh. Okey, kita tolak ke bawah. Baik. Masa tolak tu, kita lawan ke atas. Alright. Okey. Okey, kira 1, 2, 3. Okey, kita ubah pula. Tolak ke atas. 1, 2, 3. Okey, sekarang tangan kita pula. Baik. Kita ambil tangan kanan. Kanan. Okey, kita tarik ke belakang, tolak ke belakang. Belakang. Yang ni tolak. Okey. Yang ni yang ni tolak pula. Yang ni ini tolak. Ini pun melawan juga tolak. Oh, dia melawan. Okey. Okey. Kiraan 3 juga. Baik. 1, 2, 3. Okey, kita tukar pula tangan. Tukar sebelah kanan. Okey. Sebelah kiri. Kiri. Okey. 1, 2, 3. Alright. Alright. Pinggang. Pinggang. Okey. Kena buka luar sikit lah. Baik. Tak boleh nak berdiri macam ni kan? Yalah. Okey, kita buka luar sikit. Okey, kita akan move macam ni. 1, 2, 3. 3. Okey, kemudian kita ubah kan? 1, 2, 3. Alright. Sekarang kaki kanan. Baik. Depan. Belakang kita bengkokkan sedikit. Ini tahan. Okey, kita turun. Jangan jejak belakang tu. Okey. Okey, kira. 1, 2, 3. Okey, kita ubah. Okey. Turun. Okey, turun. 1, 2, 3. Alright. Alright. Okey, seterusnya hujung kaki. Hujung. Hujung kaki kita akan buat sini. 1, Okey. 2, 3. Alright. Dah. Dah. Rest. Okey. Kita nak Apa tu? lari sikit. Oh, jog sikit. Sikit je. Boleh. Sebab kalau kat padang kita boleh lari luas. Yalah. Kita lagi ni ruang sikit je. Baik. Okey, saya akan tunjukkan dulu macam mana. Afiq akan pergi ke depan, Okey. yang ke belakang, ke kanan, Baik. kemudian balik semula ke tengah, ke kiri, Ke kiri. kemudian balik semula ke tengah. Oh, okey. okey, senang, Boleh. Senang. Lepas tu nanti kita akan tingkatkan tempo sikit. Oh, laju sikit. Tapi tu nanti kita ikut. Okey. Boleh. Saya ikut cikgu. Okey, Baik. ya. Okey, mula. Okey, ke depan, Okey, depan. okey, ke belakang, Belakang. ke kanan, Ke kanan. okey, ke tengah semula, Baik. okey, ke kiri, Baik, ke kiri. ke tengah Ke balik, tengah semula. ke depan, Depan. belakang, Belakang. ke kanan, Ke kanan. tengah, ke kiri, Baik. tengah. Okey, ready for speed up. Baik. Okey, go. Aduh, depan. Belakang. Kanan. Tengah. Kiri. Oh, kiri. Saya dah makin laju ni. Okey. Bagus. Baik, kita dah cukup dah warm up ni cikgu. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tahu juga antara peralatan dan juga yang perlukan untuk sukan sukan apa tadi nama cikgu? Floorball. Floorball. Jadi silakan cikgu. Okey, Kita nak kita ambil terangkan. balik stick kita ni. Baik. Ni nama dia apa cikgu? Stick. Okey, ni stick. Okey, Afiq akan pakai stick ni. Okay, sekarang kita akan belajar kepada genggaman. Oh, okey. Okey. Afiq punya tangan kanan akan berada di atas. Baik. Okey, tangan ni berada di tengah. Alright. Oh, okey. Clear Clear? Jadi kalau pegang tu janganlah terlalu lembut sangat. Sebab kita nak buat hantaran lagi. Ya. Okey, dalam masa yang sama, kita nak buat hantaran, kita perlu ajar murid kontak. Titik kontak. Titik kontak. Okey, titik kontak ni, yang Afiq boleh nampak, okey, ini, bola ni, berada pada kedudukan blade ni. Okey, jadi di sini berada titik kontak dia untuk membuat hantaran dan menerima bola. Oh. Alright. Clear Maksudnya tak, Afiq? bola tu tak boleh terlalu depan, tak boleh terlalu belakang lah. Dia kalau terlalu ke depan, nanti bolanya tersasar. Okey. Jadi kita nasihatkan pada murid-murid, okey, dapatkan titik kontak. Sebab setiap hantaran ataupun kita boleh menerima, okey, menggunakan alatan ataupun menggunakan tubuh badan yang dibenarkan, okey, ia akan membuatkan hantaran tersebut dan penerimaan tu lagi tepat dan bagus. Baik. Okey, saya rasa Afiq boleh cuba. Okey, Afiq cuba saya cuba buat hantaran kepada cikgu. Okey. Alright. Okey, sekarang terima pula. Terima. Okey. Alright. Oh, Okey, okey. Afiq, tambahan kat sini.
bila Afiq dah diajar tentang titik kontak, sekarang posture badan. Postur badan. Okey. Bila kita menghantar, okey, cuba Afiq dalam kedudukan statik dulu, okey, yang menggerakkan bola. Okey, bola tu, okey, saya ambil bola saya. Okey, bola pada kedudukan tengah badan ni lah. Okey. Okey. Nak ke depan, tak boleh nak buat hantaran. Jadi dia kena duduk kat tengah. Baik, kena duduk di Dalam tengah. masa yang sama, kaki tak boleh tuju ke arah depan. Dia mestilah ke arah hadapan lah. Ya, Perlu macam ni orang lah yang menerima maksud ni dia. kan. Jadi, okey. bila nak passing pula, takkan tak boleh diri tegak sini kan. Ya. Kita kena rendahkan. Kena bend. Lower your body, bend your knees. Baik. Okey. Maksudnya barulah boleh membuat hantaran. Tapi cikgu, saya rasa macam postur dia lebih kurang macam ada golf sikit, macam ada hoki sikit. Okey, setiap aktiviti perlu ada orang kata rendahkan tubuh badan itu. Untuk orang kata bila kita nak buat satu mendapatkan hantaran. kestabilan. Ya, betul. Kestabilan tu penting. Ya. Okey. Baik. Alright. Afiq boleh cuba 3 biji bola untuk buat hantaran pada saya? 3 biji bola Ya. Okey, saya cuba. 1, 3. Okey, 3 saya hantar. Jangan lupa. Okey, bend. Tu kena ingat. Yang titik mana? kontak. Okey. Titik kontak. Tu ambil bola satu dulu. Ambil satu bola. Okey. Saya tamak ni. Okey, kita guna satu dulu. Okey. Okey, So titik saya kontak. saya hantar dekat cikgu Besar sikit. Besar sikit. Alright. Okey. Okey. Lower body. Lower body. Okey, push. Dan saya hantar. Yes. Bagus. Okey. Okey. Yang kedua pula. Okey, tersasar sikit. Tersasar. Kita cuba lagi. Tengok blade saya. Jangan jauh sangat. Jangan dekat sangat. Jangan dekat sangat. Okey, kita cuba. Ya. Okey. Sini. Okey, bagus. Tapi cikgu saya nak tanya, kenapa blade ni melengkung ya? Okey. Sebab dia ni melengkung ni kadang dia ni nak orang kata nak buat hantaran tu dia memudahkan. Ada yang tegak. Macam yang melengkung ni sebenarnya stick saya. Special lah maksudnya istimewanya cikgu punya ni. Stick cikgu melengkung. Okey, sebab faham. bila buat hantaran, kita dah kuasai hantaran, dah tahu titik kontak, dah tahu pasal nak terima bola. Jadi dia akan bermula dengan perbezaan yang masing-masing punya ni lah. Kata apa? Dah mula tahap yang dah pakai stick lain dah. Gitulah. Okey, tapi cikgu, macam mana pula dengan lantai? Kita akan bermain di maksudnya padang ke ataupun kita memerlukan court ke ataupun kayu pakih ke? Okey, so far dia punya floor ni kadang-kadang macam dia macam gym floor tu. Okey. Dia dipanggil girl floor tu. Okey, permukaan tu yang memudahkan pergerakan bola. Dia boleh main atas pakir tetapi kebanyakan game-game yang international dia ada flooring dia sendiri. Maksudnya macam rubber mat lah? Yes. Okey, faham. Sebab saya tak pernah bermain sukan ni tapi mungkin lepas ni saya boleh cuba rasanya. Seronok kan? Baru sikit. Baru sikit tu. Belajar sikit. Okey, boleh cikgu. Mari kita cuba lagi. Okey, tadi dah buat hantaran kan? Sekarang nak menerima. Saya cuba menerima pula. Okey, menerima ni, kedudukan postur badan semua sama. Okey. Okey. Kemudian, kita perlu ingatkan tadi, yang mula-mula saya ajar apa tadi? Pasal apa tadi? Pasal titik. Titik kontak. Titik kontak. Contact point. Okey. Okey. Titik kontak tu, bila saya membuat hantaran, saya akan tengok stick dia. Okey, saya akan bagi. Okey. Sekarang ni, saya buat hantaran tersebut. Okey, Afiq dah tahu titik kontak. Sekarang, Afiq perlu serap daya bola tu. Mana bila bola tu datang, dah tahu untuk titik kontak tersebut. Okey. Clear. Okey, cikgu. Saya cuba lagi. Okey, saya dah faham. Macam seronok. Saya pula yang seronok ni. Okey, kita cuba lagi. Baik. Okey. Yes. Okey, one more. Okey. Alright. Maksudnya janganlah bola tu melantun semula lah. Ya, kita perlu serap daya bola tu. Okey, lagi sekali, last. Baik. Okey.
Yes. Alright. Baguslah, Hafiq. Baru Alright. berapa minit dah. Saya dah. Saya fast learner. Baiklah. Jadi sebenarnya saya seronok sebenarnya kita belajar teknik dan juga taktik lah sebenarnya bermain football. Floorball. Alamak, football tu lain. Football yang ini. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu, cikgu. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami dalam Mahir @Didik TV KPM. Okey, jumpa lagi. Didik TV KPM. Okey, nak cikgu. Alright. Ya, okey. Cikgu, saya nak melompat keluar dah ni. Kan cikgu nak bagi hantaran kat saya. ada. Okey, sebelum tu, adik-adik semua, pelajar semua. Okey, sekarang kembali lagi kita dalam Mahir @Didik TV KPM dan hari ni kita nak belajar taktik skill permainan floorball. Inilah dia. Tapi kali ni kita nak belajar dalam kategori serangan bersama dengan Cikgu Firdaus. Dan tadi tu sebenarnya skill cikgu tu skill apa tu cikgu? Itu skill orang kata just suka-suka pun. Okey. Tapi boleh digunakan dalam pertandingan juga kan? Boleh digunakan kalau orang betul-betul yang berkemahiran tinggi, dia boleh dia kuasai lah benda tu. Baik. Okey. Jadi sekarang ni kita nak teruskan lagi pembelajaran bersama dengan cikgu. Silakan cikgu. Okey. Segmen seterusnya ni kita akan membuat hantaran dan penerimaan. Menerima bola. Okey, jadi kat sini, saya ni akan berdiri di sini. Baik. Okey, kat situlah maknanya. Okey, Afiq akan berada di kon 1. Kon 1. Okey. Sini. Okey, seterusnya nanti Afiq akan mula bergerak selesai membuat hantaran dan penerimaan bola daripada saya. Afiq akan berada di kon 2. kon 2 dan seterusnya menganjak ke Kon 3. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Maksudnya cikgu akan maintain di kon pertama lah. Ya, yang kon yang tidak bertanda. Kon tidak bertanda. Okey. Okey. Jadi boleh kita mulakan? Boleh. Alright. Saya ambil tempat. Okey. Kita gunakan 3 biji bola dulu Okey. Gunakan 3 biji bola. Okey. Saya rasa saya akan membuat hantaran dan Afiq akan menerima bola, okey? Okey. Ingat apa benda tadi yang saya kata? Baik. Pertama? Kena titik kontak. Bagus. Lagi? Kemudian kena merendahkan badan. Ya, posture tu. Posture. Kemudian perlu pegang kayu dengan betul. Tengok serap apa? Serap? Serap daya. Absorb dia tu. Okey, baik. Alright, saya alihkan dulu ini. Okey. Saya akan tolak pada Afiq. Baik. Okey, good. Okey, one more time. Okey. Sekali. Okey, good. Okey. Baguslah Afiq. Okey, cuba lagi. Okey. Okey. Okey, sekarang Afiq hantar pada saya pula. Apa dia? Posture. Posture lagi? Posture, titik kontak. Lagi? Dengan serap daya. Serap daya untuk menerima. Itu untuk menerima. Untuk menolak. Okey, saya tolak Cikgu, kenapa bola saya slow? Okey. Nanti dekat kon 2 nanti. Okey. Baik. Okey, sebab kita dekat ni. Okey, saya hantar kat cikgu. Alright. Bagus Afiq. Kemudian yang Makin improve ni. Yang kedua, yang ketiga. Okey, good. Okey, sekarang Afiq berada di kon yang kedua. Kon yang kedua. Okey, saya akan membuat hantaran pada Afiq. Okey. Kedudukan. Okey. Jangan terlalu stiff sangat. Okey. Relax je. Tangan kanan bawa lagi sikit. Tangan tu. Tangan kiri. Okey, saya akan tolak pada Afiq. Good. Uish, dah siap boleh gelik bola dah. Okey, sebab dia memang boleh guna depan belakang. Dia tak ada ni sangat. Okey. Sekali. Siap. Good. Okey. Bagus Afiq. Alright. Sekarang. Okey. Sekarang Afiq buat hantaran pada saya pula. Okey, saya buat hantaran pada cikgu. Okey. Yang kedua. Cikgu, kenapa tak kuat ni? Kenapa tak kuat? Kenapa tak kuat ya? Dekat sini, bila jarak dah makin jauh, kita kena tambah daya. Bila daya tu kita nak kuatkan, baru bola tu sampai. Cuba kalau kita sepak bola perlahan, sampai tak? Tak sampai cikgu. Tak sampai. Esok baru sampai bola tu. Itu kita gunakan anggota badan. Ni guna latan. Okey. Okey, baik. Saya cuba tambah daya sikit cikgu. Okey. Tangan bawah lagi. Tangan tu tengah tu bawah sikit lagi. Bawah lagi. Good. Perlukan tunduk lagi cikgu Ya.
Tak payah tunduk sangat. Aha. Ni je, bend your knees. Bend saja. Ha. Okey. Oh, tegak lah. Lurus. Betul lah tu? Betul. Okey. Okey. Saya hentam sajalah, Bu. Kon yang ketiga. Kau yang ketiga. Yang Alright. terakhir ya. Okey. Kali ni, okey, saya akan bagi dulu. Afiq bagi bola pada saya pula. Oh, saya bagi bola. Ha. Okey, saya ambil bola kejap. Sebab nak buat hantaran. Sebab dah tahu tadi kan. Kita tambah apa tadi? Kita tambah daya. Okey. Bola belakang dulu tak? Nanti sekarang Afiq punya kedudukan. Maksudnya bola dekat belakang. Tak, Afiq punya bola letak dulu. Tepi. Okey, Asingkan. baik. Sebab Afiq nak standing tu. Okey. Maksudnya di sinilah. Bola kat mana tadi? Saya kata. Bola kat mana? Bola dekat tengah Ya. sini. Sebab tu Okey. alihkan dulu kon tu tak apa. Alih ikon ni ya. Tu kon ni. Oh, yang ni. Baik. Mengganggu Afiq untuk membuat hantaran. Alright. Wah, dah semakin bagus. Okey. Kita cuba juga, Tangan tu bawakan lagi. Yes. Bawa lagi. Okey. Okey. Pas. Okey. Pick. Oh, baik. Terus bagi baik tu. Baik. Okey. Bola yang kedua. Okey. Alright. Okey, lagi sekali. Melompat-lompat lah. Lompat-lompat pula. Dia kena Flat. flat Okey. Bola tu kena. Okey, ni bawa Okey. lagi. Okey. Alright. Okey, sekarang nak menerima. Okey, nak menerima ni payah ni. Sayang sikit. Bila menerima, okey, kat sini jarak kita semakin bertambah betul. Baik. Bila jarak semakin bertambah, Afiq kena fokus betul-betul kat mana bola tu. Untuk Afiq, untuk apa? Tadi kita apa? Absorb tadi kan? Untuk kita daya serap. Serap daya. Serap daya terbalik. Okey, untuk kita serap daya. Dan kita fokus pada apa? Daya kontak. Titik kontak. Titik kontak. Alright. Campur dah saya. Baik. Okey. Okey. Jangan risau, saya akan tolak bola ni untuk Afiq absorb dulu perkara ni. Okey. Afiq ready? Boleh? Ready? Okey. Okey. Afiq, katakanlah bola saya tersasar sikit. Afiq gerak. Oh, Afiq boleh bergerak Yes. Okey, baik. Okey, Afiq. Kita cuba. Okey. Ha. Oh, baguslah Afiq. Okey, ready? Baik. Oh, Okey. baguslah. Okey, bola Okey. kedua. Okey, lagi sekali. Wih, Okey. syok tak? Okey. Nak lagi tak? Nak. Okey, Alright, yang terakhir. Bagi can. Okey. Kita pakai satu bola, kita buat hantaran dan terima sama-sama. Boleh? Okey, boleh? Alright, saya Satu hantar bola, kepada Afiq. Okey. Alright. Okey. Oh, Tak dia kena nak- flat. Tak nak dia lompat-lompat bola tu. Okey. Okey. Kita flat je. Macam tu. Oh, okey. Okey, bagus. Jadi Afiq nampak tak bila bola Afiq tersasar, saya akan bergerak pantas dan saya cuba kuasai titik kontak saya. Dan saya serap daya sebaik mungkin. Okey. Baik. Saya akan tersasarkan sikit je. Oh. Nampak? Dapat? Dapat. Okey, saya faham. Maksudnya kita perlu, mungkin kalau bola tu sampai, kita perlu macam Kontrol bola tu. kontrol bola tu lah. Kita absorb. Serap Absorb daya. dulu, baru kita hantar. Yes. Okey, faham. Oh, banyak sebenarnya skill yang diperlukan ya, bermain floorball ni. Mudah untuk kuasai? Tak terlalu mudah sebenarnya. Nampak macam mudah tapi tidak terlalu mudah. Baik, cikgu nak teruskan lagi tak? Apa lagi yang perlu kita terapkan dalam permainan ini? Okey, dalam permainan ni sebenarnya, sebenarnya yang hari ni kita berfokus pada alatan. Baik. Dalam masa yang sama sebenarnya floorball ni boleh tahan pakai kaki juga. Oh. Boleh tahan pakai kaki. Tapi sebenarnya sebaiknya kita praktikkan kepada murid-murid, kita kuasai dia untuk alatan. Untuk kategori menghantar dan menerima bola. Dalam masa yang sama sebenarnya boleh hantar bola tu pakai kaki. Oh, boleh je. Tapi kadang kalau murid dia tak faham titik kontak, Ya. dia tak faham daya, apa aktiviti untuk hantaran dan menerima bola, pasti tak jadi. Betul tak? Betul. Maksudnya kita kena tahu juga, kita kena kuasai perkara itu dulu baru kita boleh gunakan anggota badan kita. Ya, betul. Okey. Okey, sekarang kita dah cerita tentang alatan, kita dah cerita tentang teknik. Kita nak tahu macam berapa ramai sebenarnya pemain yang diperlukan. Okey, kalau pemain yang dalam gelanggang sebenar, dalam gelanggang sebenar ada 5 orang pemain dan tambah satu lagi goalkeeper. So, kalau ikut overall adalah 6 lah. Tetapi pemain kita ada 3, kita panggil 3 line. Okey. First line, second line, and third line. Okey. Jadi dia akan bermain. Okey. First line, dia akan bertukar mengikut kesesuaian. Kalau orang tu penat ke apa kan. Kadang ada tak sampai seminit. Ya.
dia kata change je. Kadang-kadang dia dah tahu dah sama-sama position dia orang kan. Jadi dia just bagi cue daripada luar. Okey, dia just angkat tangan ke, dia tukar. Maksudnya akan tukar. Goalkeeper pun boleh bertukar juga. Goalkeeper pun boleh bertukar. Maksudnya kalau keseluruhan termasuk dengan pemain simpanan ada 5 lah. Semua campur, kalau campur dengan reserve yang ada line 2, line 3 tadi, semua sekali ada 10. 10 untuk satu pasukan. Semua sekali kalau ikutkan yang sebenar pendaftaran dia lebih kurang dalam 20. Baik. Standby tu adalah untuk reserve player ni kalau injured. Dari segi lagi satu saya tambah. Goalkeeper dia. Ya. Goalkeeper dia bukan berdiri tau macam biasa. Apa itu? Berlutut. Oh, goalkeeper dia perlu melutut sepanjang masa? Ya. Dia boleh nak berdiri tapi kalau bola ni kalau hantaran orang yang memang bagus, laju, tak nampak bola dia tu. Tahu-tahu dah gol. Tahu-tahu dah gol lah dekat dalam gol lah. Betul. Oh, itu masalah nama dia. Jadi cikgu, macam dari segi suit, ada suit yang diperlukan tak? So far pasal suit ni tak adalah macam complicated sangat. Dia macam jersey, seluar, seluar attire full ni kan. Kemudian stocking dia tak adalah pakai shin guard apa semua tak ada. Kemudian kasut pun lebih kepada rubber shoes, non-marking tau. Seterusnya tentang goalkeeper. Cuma goalkeeper lah. Goalkeeper dia akan helmet. Dia punya baju tu ada span lebih lah. Dalam masa yang sama dia ada untuk protect chest tu lah. Pun ada span lebih tu lah. Kemudian seluar dia. Seluar dia ni kat bahagian lutut ni ada tambahan sikit sebab dia kena berlutut. Jadi seluar itu dalam masa yang sama, dalam tu dia akan pakai knee guard juga. Pun special juga. Walaupun bola dia sebenarnya nampak bola dia ni macam kosong je tau. Ringan kan? Ringan. Tapi kalau kena badan birat dekat ni. Blue black. Ya okey. Faham. Baik. Apa-apa pun sukan kita perlu titik beratkan dari segi keselamatan juga. Betul. Kita kena ingat tu. Okey, saya nak tanya dari segi stick cikgu. Macam stick ni, kenapa kalau bahagian sini dia kayu tetapi bahagian sini dia plastik? Sebenarnya ni bukan kayu. Bukan Dia bukan kayu. Ini material dia bukanlah kayu. Dia ada fiber apa semua kan, carbon. So mostly material ni, blade ni plastik. Dia daripada atas dan bawah. Ini carbon dia. Ada carbon. Ikut material lah. Dan dia keluarkan daripada kilang ni lah, factory dia. Macam itulah keadaannya. Okey cikgu, saya nak tanya sebab saya tahu peralatan sukan ni sebenarnya tidak semurah seperti yang disangka ya. Mahal juga sebab saya pun macam-macam permainan sukan saya main dan peralatan sukan saya pun agak mahal. Jadi saya nak tahu sebenarnya harga stick ni berapa? Tak mahal lah sebenarnya. Ya? Mampu milik. Harga mampu milik? Ya. Tak ada mahal. Jadi kalau pelajar ataupun murid-murid di luar sana nak beli, mungkin berminat nak main kan, bolehlah beli ni? Boleh. Bola dia pun berapa ringgit, murah. Bola murah. Jadi senang kata kadang-kadang benda ni dia ikut macam saya kata tadi kan, lagi material tu lagi bagus. Lagilah mahal kan. Tapi mahalnya pun tak adalah sampai 800 apa semua tak ada. Dia tak sampai ke sana. Tapi material yang paling bagus adalah carbon lah sebab dia ringan kan. Okey. Tapi cikgu, saya nak tanya kenapa dia tak boleh main dekat rumput cikgu? Adakah ada sebab dia? Kalau nak main kat rumput ni, salah satunya kadang-kadang ialah surface dia, permukaan dia tu kan. Permukaan bila kita tadi nak buat hantaran. Andai katalah Afiq buat hantaran pada saya, katalah ni rumput. Rasa-rasa tadi saya kata suruh tambah daya. Saya rasa mungkin dayanya perlu lebih daripada ni lah. Daya tu kena tambah lagi. Saya kata tu yang macam tak berapa sesuai. Jadi flooring dia adalah digunakan berdasarkan macam yang permukaan kita sekarang guna pakai ni. Permukaan ini macam lebih kurang kayu pakil lah, lebih kurang lah. Kemudian kalau di gym memerlukan getah yang macam rubber mat tu. Jadi dia mudah. Okey. Jadi kalau macam di waktu PKP ni mungkin murid-murid boleh cubalah di garaj rumah ke mungkin permukaan yang rata. Mana ada stick tu kat rumah tu, yang mana player-player yang budak-budak sekolah, budak sekolah ada kan. Budak sekolah tu dia ada stick sendiri, dia ada bola, dia boleh praktis. Dia main dengan dinding pun mudah. Boleh, maksudnya boleh dapat reflect daripada dinding jugalah. Tapi pastikan permukaan tersebut kena rata lah. Yes, betul. Okey, tidak terlalu licin ke kalau macam kita main di sini? So far kalau ikutkan kita perlu ni lah, memang tak berapa sesuai lah untuk untuk recreation, untuk main petang-petang apa semua okeylah. Tapi kalau untuk game tournament tak sesuai lah. Tak sesuai. Okey, jadi cikgu, kalau macam tadi kita mungkin tak sampai berapa meter je ni jarak dia yang saya cuba. Kalau macam mungkin jarak yang lebih jauh,
ada tak teknik yang cikgu boleh share? Oh. Macam mana sebenarnya untuk kita menerima bola yang mungkin agak kuat, agak laju? Okey, sebenarnya boleh saya contoh sikit. Boleh, silakan. Okey, court dia ni. Okey. Court dia sikit. Okey. Dia macam ni lah. Dia ada ring. Okey. So ada goal dia sini. So kadang-kadang kita nak buat hantaran ni yang jauh. Okey. Kadang-kadang dia ada satu skill macam slashing, yang mana boleh bola tu over the head. Bola tu akan terbang. Dia lalu atas. Lalu atas dan menerima tak ke lantai semua? Menerima tak boleh macam ni. Itulah. Dia tak boleh jumping. Ya. So dia just boleh pakai chest, ada control. Chest dan control semula. Okey, baik. Even dia tak boleh jumping. Kalau jumping je, pengadil akan kata fall lah. Fall. Okay. And then dalam masa yang sama, dia punya ring ni, katakanlah kawan kita lah, kini kawan kita, ni opponent, kita nak passing tak boleh kan? Wall pass. Maksudnya fall pass? Wall. Wall pass. Kita boleh buat, sebab dia punya ring ni, ketinggian lebih kurang macam ni. Baik. Kita boleh buat wall pass kepada sini. Jadi bila dia macam kita, nice kan? Macam sebenarnya cool juga permainan ni sebab dia menggunakan reflect lah. Bola tu perlu reflect. Saya selalu remind saya punya player. Saya kata, awak bukan bermain 5 orang tau. Awak main 6 orang. Satu lagi. Dia kata, ni, ring ni. Dalam masa yang sama pun boleh buat belakang. Pas. Kecuali bola tu terkeluar dari ring, kat situlah kita start balik. Okey, baik. Jadi sebenarnya cikgu, pemain yang diperlukan kita 5 orang di dalam gelanggang. Ya, 5 orang. Ada posisi? Ada. Apa nama-nama posisi? Okey, ada forward, ada center, ada defend, ada goalkeeper. Macam bola juga. Dan saya, standing saya kat defend. Tapi defend paling penting tu. Defend paling penting. Defend. Okey. Baiklah, jadi sebenarnya macam-macam dah ilmu yang Afiq sendiri pun nak tahu tentang floorball ni. Dan Afiq pun rasa macam dah berminat dengan sukan ini. Tapi pelajar-pelajar di rumah, murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami kerana kita akan sambung lagi selepas ini. Semuanya dalam Mahir at Didik TV KPM. Alright. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Mahir at Didik TV KPM bersama dengan saya Afiq Syazwan dan juga cikgu kita hari ini iaitu Cikgu Firdaus. Dan sekali lagi Afiq nak pesan kepada anda semua jangan lupa untuk patuhi SOP, okey? Dan kenapa kami di dalam studio tidak menggunakan pelitup muka? Kerana subjek kita hari ini iaitu sukan kita tentang floorball. Jadi kita memerlukan pergerakan fizikal. Tak perlulah menggunakan pelitup muka, nanti semput. Okey, jadi kita masih lagi bersama dengan Cikgu Firdaus untuk info selanjutnya. Silakan Cikgu. Alright. Kita pun dah dapat tadi kemahiran apa semua tadi kan? Kita nak buat cooling down pula. Cooling down. Maksudnya selepas dah sukan, kita memerlukan cooling down. Penting Cikgu cooling down? Game ni fast game. Jadi dia akan sentiasa berlari. Sebab tu saya kata dia ada 3 line sentiasa bertukar masuk. Sebab yang masuk tu mungkin dia akan nak minum air sebentar kan. Nak rehat kejap, kemudian kena masuk balik. Dia ada dia punya calculation dia untuk ni lah. Baik, faham. Okey, jadi sekarang kita memerlukan... Kita letak kayu dulu. Tak perlu stick Cikgu? Tak payah. Okey, jom. Jadi, kita akan bergerak. Sebab tadi kita dah fast game dah. Kita dah fast game. Kemudian kita pergi ke depan. Sama juga seperti mana tadi kan. Okey. Kita pergi belakang balik. Okey. Alright. Depan lagi semula. Okey. Belakang balik. Okey. Kemudian kita tarik. Okey, kita langkah satu lagi. Tarik nafas. Terus. Okey, balik semula. Okey, kaki kiri pula. Kiri. Tarik nafas. Alright, turun balik semula. Okey. Seterusnya, okey, buka kaki pula. Baik. Okey. Okey, turun sikit lagi. Turun kanan. Okey, bagus. Alright. Tukar tempat. Okey. Tukar arah. Okey. Okey. Turun balik semula. Okey. Alright. Naik semula. Turun balik. Alright. Okey. Tarik nafas. Okey, inilah. Okey. Tarik nafas. Tembus. Okey, sebab kita dah banyak keluar kan. Dah banyak peluh semua.
Tarik boleh nafas. Bos. Okey. Dah boleh. Okey, tarik. Tahan. Dengan nafas. Tahan. Bos. Macam tu. Dia punya embus je. Wah. Okey. Okey. Baiklah, kita dah cooling down dah. Kemudian kita dah belajar teknik penghantaran, penerimaan, kemudian titik kontak, daya serap. Betul? Daya serap dan daya untuk hantaran bola. Daya untuk hantaran bola. Okey, dari segi keselamatan. Maksudnya memang dalam apa-apa sukan, setahu Afiq, memang keselamatan itu memang sangat perlu dititik beratkan. Dari segi sukan floorball ni, dari segi keselamatan tu macam mana cikgu? Pernah tak ada pengalaman cikgu sendiri? Okey, saya berkongsi tentang sewaktu tentang salah satu kejohanan lah, yang mana salah seorang goalkeeper saya, goalkeeper saya semasa hendak, yalah, goalkeeper ni dalam keadaan berlutut kan, jadi bila crowded depan gol tu, dia nak ambil bola, and then jari dia termasuk lah. Termasuk dia maksudnya keeper pegang stick juga. Keeper tak pegang stick, keeper hanya free hand lah. Free hand. Dia termasuk, and then tak macam mana opponent tu. Okey, jadi perkara tu memang unexpected lah kan. Kita pun tak sangka kan. So macam-macam antara benda tu lah. Kemudian yang kena body contact terkeluar daripada ring. Tu normal. Dia macam kita tengok ice hockey tu kan. Yang dia crash bila tu is a normal. Tapi dia ada rules dia lah untuk kita buat contact untuk yang secara yang dibenarkan lah. Bukan sembarang sembrono dia boom terus. Datang-datang tutup lorang tak boleh. Tak boleh. Faham. Okey. Sebab dalam apa-apa sukan pun, dalam bola sepak pun tak boleh lah tiba-tiba kita nak tolak. Jadi dalam sukan ini pun memerlukan body contact juga ataupun tidak? So far dia memerlukan body contact. Yang mana kadang di kata lain kita nak shield bola tu. Kita nak protect bola tu kan. Selalunya dia akan terjadi bila keadaan berada di ujung kritikal kan. Yalah. Jadi so yang datang opponent dari belakang, dia push kita. That's why saya kata, bila tadi Afiq buat salah satu kemahiran, menerima. Okey. Apa yang Afiq dapat dari kemahiran menerima tadi? Daya serap. Yes. Daya serap. Kemudian titik kontak. Apa dia tadi? Titik kontak. Titik kontak. Kemudian balance ni. Kena bend sikit, rendahkan untuk dapatkan kestabilan. Ini selalunya yang selalu terapkan, kekuatan tu perlu ada. Jadi bila orang dari belakang dia tolak, kita tak boleh bersentuhan sekarang ni. Betul. Kalau orang tu bagus, dia kuat maknanya dia protect bola tu lagi bagus. Sebab game ni dia tak boleh jolok bawah ni. Mana-mana ada orang dia protect tiba-tiba masuk kayu bawah ni. Yelah, maksudnya nak curi bola lah. Macam tu memang tak boleh. Memang salah lah maksudnya, fall terus. Okey, faham. Dan keselamatan tu. Kuda kena kuat lah. Ya, sebab tu ingat tak kalau kita cerita lama kita Piramli kan, ke kuda tu. Kuda tu kena kuat. Ya. Baiklah, jadi sekarang ni kita dah belajar macam-macam dan kita dah tahu dah juga peralatan, kemudian peraturan. Cikgu, apa yang perlu kita rumuskan dari apa saja pembelajaran kita pada hari ini? Dan mungkin training kardio yang diperlukan sebab ini sukan fast game, cikgu pesan tadi. Okey. Untuk saya pergi pada untuk latihan latihannya lebih kepada macam game ni adalah game yang laju, memang game yang very fast game. Dia punya tempo dia memang laju. So that's why masa kita tadi mula warm up kita kan mula slow, mana boleh tiba-tiba terus laju. Macam tu lah jadi keadaannya. Dia memang game yang very fast, dia memang laju. Maksudnya kalau nak masuk gelanggang sewaktu kejohanan itu kita kena betul-betul bersedia. Ya. Jangan masuk tiba, okey aku datang masuk main, kejap lagi kena gedegang. Zom terus laju kan. Tak boleh macam tu. Saya pun kalau dia ada jantung ada banyak. Saya pun akan jadi terkejut macam tu. Okey. Dari segi rumusan pula hari ni kan. Macam tadi Afiq dah buat hantaran. Hantaran apa yang Afiq dapat tadi? Pertama sekali titik kontak. Titik kontak itu kita kena dapat. Sebab titik kontak bukan hanyalah pada alatan, malahan pada anggota badan. Yang mana dibenarkan. Contoh kalau kita main bola. Kalau kita suka-suka sepak, agak-agak bola tu sampai tak? Tak titik kontak tu kita perlu. Sama juga. Afiq suka main badminton kan? Cuba main sembarang kalau pukul dia. Memang takkan pergi bola tu. Takkan sampai. Sebab setiap alatan ataupun anggota badan yang kita gunakan memerlukan titik kontak. Jadi perlu untuk kita gunakan titik kontak tu bagi murid faham bahawa kalau nak buat satu hantaran dan menerima, murid perlu faham titik kontak. Baik. Okey, titik kontak. Sebab sama jugalah sebenarnya badminton pun kita ada permukaan itu, kita kena tahu juga titik kontak dia.
di mana bahagian untuk smash dan juga defending Betul. lah. Okey, faham. Tapi satu saja saya benda nak tanya, kenapa stick ni dia berlubang-lubang aja cikgu? Oh, stick ni dia berlubang. Saya nak kata berlubang pun Tak tahu sangat. tak tahu sangat. Tahu-tahu dapat masa tu pun dah Mungkin ada kaitan dengan angin ke mungkin lebih. kemungkinan besar lah dia kata. Kan? Sebab kalau nak kata stick ni flat, tak juga kan. Yelah, sebab dia melengkung. Ya. Dan saya nampak tadi cikgu pun kalau mungkin pemain bila dalam skill untuk bermain, cikgu akan dia panggil air hook. hook. Ya. Kita curi sikit rahsia cikgu ni. Cikgu ni banyak skill ni. Okey, baiklah. Jadi cikgu, kita dah banyak dah. Cikgu ada apa-apa lagi nak pesan? Okey. Tadi macam tadi hasil rumusan tadi yang mana saya kata, di akhir pelajaran ni saya harap murid-murid dapat mengetahui tentang menghantar dan menerima melalui kaedah yang mana kita applykan tentang titik kontak dan juga daya semasa membuat hantaran dan menerima bola. Ya. Okey, itu. Itulah dia. Baiklah. Jadi sekarang ni saya pun dah cukup dah ilmu. Belum cukup lagi sebenarnya, tapi dah rasa minat untuk main floorball tu dah. Nanti dah kita hantar kelab kat sini. Baiklah. Terima kasih kepada Cikgu Firdaus. Okey, Dan terima kasih juga kepada pelajar atau murid-murid di rumah sana kerana bersama dengan kami dalam Mahir, dan kita jumpa lagi di episod seterusnya, mungkin dengan subjek dan juga guru yang berlainan. Kalau nak tahu, kena terus bersama dengan kami. Semuanya dalam Mahir at Didik TV KPM. Bye. Okey, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.